العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. رب يسر ولا تعسر يا كريم. رب تمم بالخير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sekali puji dan syukur kita panjatkan kehadrat ilahi atas nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bersama pada hari ini, pada minggu ketiga. Ni apa orang kata hampir-hampir juga nak menjadi tak jadi ni kan. Tapi insya-Allah lah, alhamdulillah rezeki juga untuk kita bersua pada minggu ketiga, dan yang paling best sekali hari Jumaat pertama dalam tahun 1445 Hijriah. So tidak lambat lah. Hari ni baru 4 kot 4 Muharram kan? 3? Oh Masya Allah, terlaju pula saya. 3 Muharram. 3 Muharram adalah Rabu, Khamis, Jumaat. Okay. Jadi tak terlewat untuk saya mengucapkan kullus sana antum tayyibin, iaitu semoga sepanjang tahun ini berada dalam kebaikan sepanjang tahun, dan salam al-hijrah daripada saya. Moga semangat hijrah itu bersama dengan diri kita, ya. Kita nak ke tak nak, hari-hari kita berhijrah, hari ke hari kan, hari yang baru, kita berpindah ke hari yang baru. Nak ke tak nak, kadang-kadang terpaksa pindah tempat kerja. Sebab apa? Dia pindahkan kita punya bahagian, pindah kita punya jabatan, pindah kita punya kementerian. Nak ke tak nak, usia kita juga berpindah setiap hari. Dan kita nak perpindahan itu bersama dengan jihad, bersama dengan niat, niat kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Semangat insya-Allah awal-awal tahun ni nak letak azam tahun ni kalau boleh dari sudut pelbagai lah, maksudnya kita letakkan azam kita yang kita kata apa, yang boleh diukur. Itu bezanya antara azam dan angan-angan lah. Angan-angan ni saya jadi orang baik tahun ni. Bila baik tu kan tak boleh nak gambarkan kan. Jadi jawabnya lepas hujung tahun, apa benda yang aku jadi baik ke tak baik tak nampak kan. Sebab apa tak boleh diukur. Jadi azam lebih spesifik, apa yang kita nak dari sudut kesihatan kita. Ni untuk diri saya jugalah kan. Tahun ni rasa nak letak lah masa tu, kena ada masa untuk exercise kan. Jadi tengok orang lain exercise, boleh pula orang exercise kan. Aku ni tak boleh nak exercise, tak sempat nak exercise kan. Mungkin itu sesuatu yang kita perlu rancang dari sudut kesihatan. Dari sudut kewangan kita, ni dah apa orang kata, dah sana sini dah, masing-masing berdebar nak masuk bulan 8. Sebab apa? Takut harga barang naik 20%. So apa persediaan kita nak menghadapi ekonomi, mengurangkan nafsu syahwat ke macam mana kan. Sebab kadang-kadang ni kita makan tu bukan sebab lapar. Makan tu sebab nafsu nak makan. Ada satu makal kata orang-orang sufi lah, dia kongsikan, kalau kamu rasa kalau nak tarbiyah diri, nak jadi orang yang boleh tahan nafsu, rasa nak makan sesuatu, waktu tu jangan makan. Contoh kita ambil KFC lah kan, tengok iklan dekat billboard tu, ya Allah, dia punya crispy dia, terasa lah nak makan kan. Jangan singgah. Waktu terasa tu jangan singgah. Nanti dah tak rasa dah nak makan, baru pergi makan. Nak didik nafsu kita. Sebab nafsu kita ni dia macam kanak-kanak. Dia kadang-kadang kita kena tahan sikit dia. Nak apa kalau dapat semua, jawabnya nanti bila benda yang haram pun, kita pun balon juga siapa. Dah nak buat macam mana? Macam tu. Sebab apa? Dia yang menguasai pula kita. Jadi nak didik nafsu, apa yang kita nak tu, jangan bagi dulu. Tunggu dia tak nak baru kita bagi. Itu antara cara lah. Dari sudut, apa lagi ilmu. Pendidikan mesti kita kena target juga. Sahabat-sahabat di KKR target tahun 1445 Hijrah baca berapa buku?
Ada tak target? Target tahun ni memang tak nak baca buku langsung. Kalau boleh nak elak baca buku. Sebab pendidikan itu dia akan dapat dengan membaca. Jambatannya lah. Jadi, berapa buku kita nak baca? Buku apa yang kita nak baca? Dah ada target belum? Buku-buku yang kita nak baca. Kadang-kadang buku kat rumah yang dah beli tu tak baca-baca pun kan? Kadang-kadang tak perlu beli buku baru. Tapi target dia. Okay, buku ni aku nak baca, kena keluar daripada rak. Kena letak dekat dengan tempat yang mudah kita untuk capai. Kena letak, kalau yang kecil tu, letak dekat dalam handbag. Jadi bila kita bawa tu, duduk-duduk, jarang orang pun pelik tengok kan alien mana ni. Tengah tu duduk-duduk kan, beratur nak beli nasi kukus, bukan pegang telefon, pegang buku. Orang pelik kan. Tapi itu caranya. Cara untuk jadi orang yang berpengetahuan. Pendidikan kita kena naikkan diri kita. Dari sudut ilmu, ya. Baca ilmu, berapa banyak baca ilmu yang kita nak pergi ni tahun ni. Baca ilmu mana yang kita nak istiqamah, yang mana ada buku yang perlu kepada komitmen kita sepanjang tahun ni, mana yang kita nak pilih. Sama ada nak pilih semua ke, lebih cantik dia kalau kita letak. Okay, yang ni kalau boleh aku nak habiskan, nak ikut dia punya kelas tu. Jadi, pendidikan. Keluarga. Pastinya ada tanggungjawab kita dalam keluarga. Anak kita. Macam mana kita nak didik dia dengan umur dia sekarang, dengan cabaran hari ni, macam mana kita nak buat? Bincang dengan suami. Sebab kita adalah naib ataupun timbalan, nakhoda kepada suami kita. Suami kita iaitu adalah nakhoda kepada kapal keluarga yang kita akan bawa, akan terus berlayar. Keluarga kita akan terus berlayar. Ataupun keluarga kita kalau tidak berlayar, dia mungkin akan statik, tunggu sahaja bila ribut datang dan dia akan berkecai. Ataupun keluarga kita mundur ke belakang, ataupun tenggelam, ataupun kita kata di badai, tenggelam, ditelan oleh badai yang sangat besar. So, apa yang kita bersedia untuk membina kapal kita? So, kita mesti membawa keluarga kita, ada target kita sepanjang setahun. Setahun tu tak lama, betul tak? Kita bila tengok 1445 Hijrah, kita dah tengok dah Ramadan bila? Betul tak? Tengok Ramadan bila dah? Maksudnya setahun sekejap je. Bila kita masuk Muharram, bila kita tengok, kita akan kira Ramadan. Ramadan tu bulan 9 dah ibu-ibu. Ramadan tu bulan 9. September dah. Sebab tu bila masuk saja, kita nak masuk Ramadan pula, 3 bulan sebelum tu kita dah bersedia, betul tak? Sebelum nak masuk Rejab tu, kita akan, kita kata apa? Excited ni dengan Rabiul Awal. Kita sambut Rabiul Awal 2 bulan. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, 4 bulan sambut Rabiul Awal. Maulid Rasul. Lepas tu habis dah setahun. Nak kata pendek setahun. So kita rancang. Ya? Apa lagi? Kesihatan kita, kerja kita macam mana? So kerja kita macam mana kita nak dapat work-life balance. Kalau sebelum ni mungkin kita tak ada balance, dia cuba mencari macam mana cara untuk kita work-life balance dan sebagainya. Baik, jadi insyaAllah hari ni sebenarnya sepatutnya yang duduk depan saya adalah lelaki-lelaki lah. Sebab kita nak cerita tentang hak wanita dalam perkahwinan. Ada 9, betul tangan saya 9. Ada 9 hak wanita di dalam perkahwinan yang kita sepatutnya sebagai seorang lelaki, dia orang kata masaklah benda ni dalam tangan je. Sebab apa? Dia sedang menjalankan apa yang dia tahu ni. Tapi kalau tak tahu, insyaAllah hari ni kita revision. Nak buat checklist. Sama ada suami kita dah buat belum perkara tersebut untuk diri kita. Kita pula sebagai seorang ibu, kita ada anak lelaki. Anak lelaki kita akan jadi suami orang nanti. InsyaAllah. Jadi adakah anak lelaki kita dididik dengan cara untuk menjaga wanita yang diamanahkan oleh Allah sebagai isteri. Okay, so hari ni kita nak tengok 9 hak kepada wanita di dalam perkahwinan. Yang pertama iaitu dia diminta untuk bergaul dengan baik dengan isteri-isterinya. Seorang lelaki diminta untuk menggauli, berinteraksi, berkomunikasi dengan baik, perhubungan yang baik dengan isteri. Bukannya menjadikan isteri itu sebagai seorang pak turut. Mentang-mentanglah dia ada kuasa autokrasi, dia dapat kuasa, apa yang isteri cakap ni, dia tak dengar lah. Awak tutup mulut awak tu isteri dengar je cakap saya. Tidak. Tetapi apa yang dia buat ialah dia gauli isteri dia dengan baik. Dengan santun, dengan lemah lembut, dengan baik.
Dalam surah An-Nisa ayat 19, Allah SWT berfirman, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Sadaqallahul Azim. Wahai lelaki, gaulilah isteri-isteri kamu dengan baik. Kalau kamu benci kepada mereka, dan mudah-mudahan yang kamu benci tadi itu Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan, kalau kamu sabar terhadap kebencian kamu terhadap perangai isteri-isteri kamu tadi, Allah akan menjadikan, menggantikan sesuatu yang lebih baik yang banyak. Maksudnya ibu-ibu mencari seorang pasangan yang semuanya elok pada mata kita tu, beranganlah jawabnya. Itu namanya mustahil. Ya, tidak akan dapat. Mission impossible. Suami tengok isteri tu semua berkenan. Sebelum kahwin tak payah cerita. Sebelum kahwin memang semuanya kentut pun bau. Bau durian sebab dia suka makan durian. Kentut pun tak apa yang kentut lagi. Apa memang suka bau kentut. Padahal lepas kahwin kan, dengar macam tu kan. Awak ni tak boleh beradab sikit depan saya. Tu lepas kahwin punya cerita. Dia lain ya. So jadi, kalau nak cari semua sempurna tak ada. Mesti ada yang sesuatu yang perangai isteri tu menyebabkan suami tu rasa, benci ni aku dengan perangai kau yang satu ni. Jadi, apabila kita benci, suami benci kepada perempuan tadi, terhadap perangai dia, suami kena sabar. Sebab tidak ada malaikat ataupun bidadari daripada syurga yang diturunkan untuk kamu kahwini. Sebab apa? Ini adalah dunia. Ya? Jadi dunia ini tempat kamu diuji. Kadang-kadang memang sengaja Allah bagi perangai itu memang suami itu pengemas, yang bini pula pengotor. Yang suami itu banyak mulut, bini pula dosnya. Macam tu kan. So jadi memang sengaja Allah uji. Nak tengok macam mana kita boleh sabar dengan perangai pasangan kita. Jadi, apapun kebencian kita pada pasangan, apabila nampak satu kebencian tadi, tolong sabar. Dan insya-Allah kesabaran tadi tu Allah akan gantikan dengan suatu perkara kebaikan yang lebih banyak. Kenapa? Kamu mampu untuk sabar dengan isteri ataupun suami kamu. Doa Nabi SAW untuk menggauli seorang suami, menggauli seorang isteri dengan baik dan menunaikan hak-hak isteri. Daripada satu hadis diriwayatkan oleh Muawiyah bin Haidah. Qultu ya Rasulullah. Faqala qultu ya Rasulullah, ma haqqa zawjatun ahaduna alai. Apa kata Muawiyah? Dia kata, ya Rasulullah, apa hak isteri? Apa hak isteri ke atas suami? Kami ada tak perkara yang kami kena buat kebaikan kepada isteri-isteri kami? Kata Rasulullah, an yat'amaha idza ta'ama wa yaksuha idza iktasa wa la yadribul wajh wa la yakbihu wa la yahjuru illa fil bait. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Abu Daud. Iaitu apa? Hak suami ke atas isteri, untuk memberi isteri makan apabila kamu makan. Azan ni? Dalam masjid ke? Rakaman. Okey. Idza yat'amuha idza ta'ama. Kalau kamu makan, kamu kena bagi isteri kamu makan juga. Ya. Kalau kamu pakai baju, wa yaksuha idza tasa, kamu pakai baju, kamu bagi isteri kamu pakai baju juga seperti mana kamu pakai baju, ataupun tahap kamu pakai baju tu kena bagi pada isteri. Kamu jangan memukul wajahnya. Ya. Kamu jangan menghina dia. Dan kamu jangan meninggalkan tempat tidur kecuali kamu berada di dalam rumah. Merajuk macam mana sekalipun, ya, tak boleh tidur hotel. Barah isteri. Ya, konon nak didik isteri ni. Memang betul. Ya, perlu diberikan nasihat yang pertama. Tapi yang kedua, kalau dia tak boleh nak terima nasihat, kita tinggalkan tempat tidur. Yang ketiga baru kita pukul. Tapi waktu nak tinggal tempat tidur tu ibu-ibu,
Suami tak boleh tidur di luar ataupun pergi tidur rumah kawan, tidur dekat hotel, homestay dan sebagainya. Dia meninggalkan isteri dekat bilik kelamin dia, tapi dia tidur di dalam rumah. Masih lagi di dalam rumah. Tapi kalau suami outstation tu lain cerita. Ini cerita ni pasal suami ni bergaduh dengan isteri tadi ataupun nak didik isteri supaya isteri kembali taat, mesti tidur di dalam rumah. Apatah lagi kalau sekadar merajuk benda-benda kecil. So jangan sampai keluar daripada rumah selagi tidak memudaratkan. Siapa yang tak boleh keluar rumah ni? Suami. Bukan isteri. Suami tak boleh keluar rumah. Kenapa hak isteri itu untuk ada pelindung di dalam rumah tersebut. Ya, tidak memukul. Kalau nak pukul boleh, tapi bukan pukul untuk menyakitkan, pukul untuk mencacatkan. Kenapa? Wajah isteri itu adalah wajah yang menjadikan maruah dia. Ya. Ada orang zaman sekarang marah pada bekas tunang, marah pada bekas isteri. Ya, tak payah cerita lah, memang ada kan dekat dalam artis-artis kita kan. Pergi toreh muka isteri, tumbuk sampai pecah, kena jahit sampai pipi isteri tu. Siapa tu? Itu isteri, ibu anak awak. Ibu anak awak. Tak boleh. Sebab apa? Sebab dunia hari ni tak belajar. Dunia hari ni cukup dah jadi orang Islam, dah kita okey lepas dah. Tak cukup. Syahadah baru satu. Banyak lagi hak. Sebab itu dalam hidup kita mesti kena sentiasa ikat diri kita dengan majlis ilmu. Dia mengingatkan kita, padahal tahu tapi lama dah tak cerita kan. Takut-takut kita terbuat. Na'udzubillah min zalik. Bukan jadi isteri baru tunang ataupun bekas tunang, tak puas hati kan. Nampak dia datang simbah asid kat muka, kat mana? Muka, betul tak? Simbah asid kat muka. Na'udzubillah min zalik, perkara yang relatif berlaku. Jadi wajah ini tak boleh diganggu, tak boleh dipukul, tak boleh dirosakkan, ya, tak boleh ditampar. Ya, marah sangat pada isteri, jangan sepak dia, tak boleh. Ya, marah pada anak pun tak boleh sepak. Yang boleh adalah punggung ke bawah. Tak boleh kita rosakkan pada muka dia ataupun pada kemaluan dia, tak boleh. Ya, jadi benda ni adalah adab di dalam Islam yang sangat tinggi. Wa yarwi Abu Hurairah, hadis yang seterusnya, anna Rasulullah qala sallallahu alaihi wasallam qal istausu bin nisa'i khaira fa inil mar'atu khalaqat min dhil'i wa in a'waja ma fi dhil'i a'lahu fa idza dhahabat taqimuhu kasartuhu wa in taraktuhu lam yazil a'wajan fastausu bin nisa'i khaira. Hadis ini bermaksud Nabi SAW berpesan kepada orang lelaki untuk mereka menggauli perempuan itu dengan baik. Sesungguhnya perempuan itu dijadikan daripada tulang rusuk kiri. Ya? Wanita itu dijadikan daripada tulang rusuk kiri. Yang mana tulang rusuk, pernah tengok ke dekat isteri waktu tulang kita tu, dekat dada kan, dia akan keluar kan? Tegak ke tak tegak? Lupalah Ustazah. Tak tegak kan? Jadi, kita ni wanita memang dijadikan ada sedikit pencong. Ada sedikit kita kata tidak tegak kita punya kejadian, asal kejadian kita. Dan bila dia nak ditegakkan, kalau kita tak tegakkan, maka perempuan tu akan terus pencong lah. Wa in a'waja ma fiddati a'lahu. Jadi apabila kamu nampak dia tidak tegak, kamu kena menegakkannya. Kalau tidak, dia akan terus pencong. Tapi kalau kamu nak tegakkan dengan cara yang kasar, maka dia akan patah. Ya? Bila patah tu, habis lagi susah. Dah tak guna buat apa lah. Sebab apa dia dah patah? Patah macam-macam lah kan. Patah hati, ya, dia dah tak nak dengar, dah tak ada kasih, dah tak ada sayang, dah susah. Tapi kalau kamu tinggal, kamu biar dia lantak lah. Kan? Dah nasihat pun tak nak dengar, padahal dia nasihat tu cara dia tak betul. Maka dia biar sahaja, maka perempuan tadi akan terus bengkok. Tak sangka ibu-ibu kita ni bengkok rupanya. Bengkok rupanya kita ni. Jadi untuk apa? Untuk menguji lelaki yang menjaga wanita. Sebab tu orang lelaki, orang perempuan, dia kena satu. Dah banyak di dalam 2S, yang perempuan kena banyak dan lelaki kena banyak. S perempuan, dia kena banyak syukur. Perempuan kena banyak syukur.
Sebab perempuan ni dia kadang-kadang nikmat tu dah ada tapi dia jarang syukur. Dia suka tengok nikmat orang lain, tu tak? Seronok lah dia tu. Dia dapat suami romantik kan. Tengok pula orang lain buat surprise untuk isteri dia. Oh, lagilah kita, suami aku tak ada buat macam tu kan. Birthday pun tak ingat kan. Bunga tak pernah beli. Baru cerita kat Ustaz pagi tadi kan. Berapa banyak jambang bunga yang awak beli untuk saya sepanjang 10 tahun kahwin. Saja saya tanya kat Ustaz. Kan? Nak kata ni kalau ikut perempuan ni, dapat bunga tu seronok kan. Tapi saya cakap kat Ustaz kan, saya tak pernah kisah pun Ustaz tak bagi saya bunga. Saya cakap, saya tak kisah. Saya syukur apa yang ada. Memang betul kita kena jadi wanita yang bersyukur. Apa yang ada lah. Suami kita jenis, bukan jenis romantik gitu. Nak buat macam mana? Itu rezeki Allah bagi, syukur. Tengok orang lain, bukan bunga yang dia bagi, penampar yang dia bagi lagi. Tengok betul tak? Kita sekurang-kurangnya dia tak bagi bunga, dia tak bagi penampar ibu-ibu. Jadi Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tengok perempuan, apa yang ada. Apa yang ada pada yang Allah bagi. Allah bagi kita suami, Allah bagi kita rumah, Allah bagi kita makan. Alhamdulillah. Sebab perempuan jangan bersyukur. Lelaki pula. S untuk lelaki apa? Lelaki kena banyak S. S-nya apa? S-nya sabar. Suami kalau tak banyak sabar, tak boleh nak mengecapi kebahagiaan. Suami kena banyak sabar. Sebab apa? Perempuan dia akan datang dalam mencabar lelaki banyak perkara lah. Cabar kadang-kadang dalam perangainya. Waktu haid tak boleh nak cerita kan. Waktu mengandung pun sakit juga kan. Awak jangan saya dia tengah emosi. Sebab apa? Sebab saya bawa budak dia tahu. Mulalah menyalahkan anak kan. Ini semua pembawaan. Padahal dia sendiri perangai macam tu. Kan? Nak katanya ibu-ibu, banyak orang lelaki kena S, iaitu sabar dengan perempuan. InsyaAllah akan menjamin rumah tangga yang bahagia. Fastausu bin nisa'i khaira, maka kerana benda itu kamu kena menasihati wanita itu dengan baik. Baik, hadis ketiga untuk yang pertama ni, baru yang pertama ni, iaitu apa? Buat baik dengan isteri kamu, buat baik dengan wanita. Wa aidan daripada Abu Hurairah juga, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yafruq mu'min mu'minah in karihu minha khalqan radhiya minha akhar aw ghairuhu. Jangan kamu, seorang lelaki itu memecah belahkan ataupun kita meninggalkan wanita hanya kerana satu perkara yang dibenci. Sedangkan banyak lagi perkara lain yang dia suka. So pada isteri dia tu, dia paling tak puas hati bab ekonomi, bab keuangan, financial management pada isteri dia. Jadi yang lain-lain semua okey. Bab masak okey, bab akhlak okey, bab apa lagi? Bab kita kata apa, menghormati okey, semua okey. Tapi bab financial dia tak okey. Jadi jangan kerana financial itu menyebabkan dia meninggalkan isterinya. Dipisahkan lelaki, suami dan isterinya, bercerai sebab satu perkara. Sebab apa? Ada banyak lagi kan yang kamu suka, yang kamu okey. Tapi kenapa kamu nak fokus yang tidak okey? Ini adalah pesanan kepada lelaki dan perempuan. Wa taqulu Aisyah radhiyallahu anha, hadis keempat, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daraba imra'atan wala khadiman lahu qat wala darba biyadihi syai'an qat illa yujahida fi sabilillah atau tantahaka hurumatillah fayantaqimu lillah. Hadis ini bermaksud Aisyah kata, iaitu isteri Nabi, memberitahu kepada kita bahawa aku tidak pernah melihat sekalipun Nabi memukul wanita. Walaupun macam mana perangai isteri-isteri Rasulullah. Pernah dengar ibu-ibu cerita pasal asam garam rumah tangga Rasulullah. Saya bawa cerita hari itu berkaitan dengan surah Tahrim. Cerita berkaitan dengan yang Nabi SAW mengharamkan madu. Kenapa? Kerana isteri-isteri ni cemburu ni. Sampai saling cemburu. Bila pergi rumah Hafsah kata, macam ada bau lah daripada mulut Tuan Nabi ya Rasulullah. Jadi
pergi pula jumpa isteri lain pun yang sama. Jadi, tadi aku makan asal kan. Jadi makan madu. Mungkin madu tu kot. Jadi aku tak makan madu dah lah. Lepas ni tak makan madu dah. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala itab. Itab tu macam tegur lah ibu-ibu. Tegur Nabi terhadap apa yang Nabi buat. Tapi sebenarnya Nabi buat bukan nak mengharamkan sesuatu yang dihalalkan. Kan asal tu madu tu halal. Madu tu baik. Madu tu bagus. Kenapa Nabi nak haramkan? Bukan Nabi nak haramkan tu nak tukar hukum Allah, tak. Sampai surah itu diberi nama surah At-Tahrim. Surah pengharaman. Tapi Nabi buat sebab apa? Sebab nak raikan perasaan isteri itu. Subhanallah. Supaya apa? Supaya isterinya selesa dengan Rasulullah. Isterinya rasa seronok duduk dekat dengan Nabi. Punyalah macam tu. Hatinya. Tapi Nabi, lepas Nabi tahu, Nabi marah lah. Nabi tak marah ibu-ibu. Nabi tak marah pun. Nabi tahu itu apa? Itulah ibu-ibunda kamu. Ibunda orang mukmin. Ada perangai yang kadang-kadang jealous dan sebagainya. Bila saya cerita kadang-kadang daripada muslimat-muslimat kan, muslimat kata, tak baiklah diorang buat macam tu pada Nabi. Macam tu kan, dia kata. Kalau kita tak buat macam tu. Macamlah kamu baik sangat kan. Kadang-kadang kita pun ada perangai masing-masing. Jadi, Nabi SAW tak pernah marah sampai pukul. Ma ra'aitu Rasulullah daraba mar'ah. Nabi tak pernah pukul isteri-isterinya. Nabi juga tidak pernah memukul khadamnya. Maksudnya hamba-hamba yang duduk di bawah kekuasaan Nabi ni, Nabi tak pernah pukul. Dan Nabi tak pernah memukul sesuatu pun. Maksudnya selain daripada isteri, selain daripada hamba, iaitu maksudnya mungkin binatang, mungkin orang luar, orang yang marah, orang yang kita kata orang kafir dan sebagainya. Nabi tak pernah pukul. Tapi apa? Illa ayyujahida fi sabilillah. Kecuali Nabi pukul waktu dalam peperangan sahaja. Masa itu Nabi akan berjuang. Au tantahaka hurumatillah. Dan apabila kalian cuba untuk melanggar perkara yang haram dalam agama ini, masa itu Nabi akan membalas, memukul, memberikan sesuatu yang sakit. Kenapa? Kerana Allah. Fayantaqim lillah. Nabi buat bukan kerana marah, tapi buat kerana arahan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. 4 hadis itu. 4 hadis untuk menunjukkan seorang lelaki perlu berkelakuan baik, bergaul dengan baik pada isterinya. Nombor 2, apa yang hak isteri perlu dapat? It'am wa kiswah. Memberi makan dan juga memberi pakai. Ini yang dijadikan, yang kita sebut sebagai nafkah luar. Nafkah zuhir yang perlu diberikan kepada isteri. Rawiya Jabir bin Abdullah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi khutbatil wada'. Diriwayatkan hadis ini daripada Jabir bin Abdullah sewaktu Rasulullah berkhutbah pada khutbah yang terakhir. Ittaqu fin nisa, ittaqullah fin nisa. Takutlah kepada Allah, kepada wanita-wanita. Kamu bertakwalah kepada Allah terhadap wanita-wanita ataupun isteri-isteri kamu. Fa innakum ittakhadhuhunna bi amanillah. Sebab wanita-wanita ini, kamu waktu nak ambil mereka, bukan kamu ambil dengan akad sebagai seorang hamba, tapi kamu ambil mereka dengan lafaz sakinah, iaitu lafaz nikah, akad nikah. Dengan apa kamu ambil mereka? Dengan amanah dari Allah. Wastahlaltum furujahunna bikalimatillah. Kamu dihalalkan untuk mengambil ataupun kita kata kemaluan wanita itu dihalalkan dengan kalimah Allah. Bukannya saja-saja. Besar. Walakum alaihinna alla yuti'hinna farshakum ahadan takrihunahu fa in fa'alna dhalika fadribuhunna darban ghaira mubrih. Baik. Kalaulah mereka ni buat sesuatu yang tak patut,
maka kamu hendaklah memukul mereka dalam pukulan yang tidak menyakitkan ataupun tidak mencacatkan. Walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Okey, hak daripada hujung tu dan ke atas kalian, iaitu ke atas orang lelaki, suami-suami untuk memberikan rezeki. Apa maksud rezeki? Ya, kat sini memang maksudnya adalah makan lah. Ya, bukan sahaja rezeki duduk tengok isi senyum. Kenapa abang senyum kat saya? Nak bagi rezeki. Senyum kan sedekah. Ataupun menggembirakan hati isteri pun juga sedekah kan. Bagi rezeki, gembirakan hati isteri. Bang, tapi bang duit tak bagi, tak bagi lagi ni bang, nafkah tak bayar lagi, rumah tak bayar lagi, macam mana ni bang? Dia kena, maksudnya ialah makan kepada isteri, itu adalah sesuatu yang wajib daripada seorang lelaki kepada wanita, jugalah kiswah. Kiswah itu adalah pakaian. Pakaian wanita yang dipakai mengikut kepada dalam buku fiqh mazhab Syafi'i kata dalam setahun tu ada kena 2 lah pakaian yang bersesuaian, sebab biasa di dalam kita kata cuaca dalam masyarakat Arab ada waktu sejuk, ada waktu panas. Jadi waktu sejuk satu pakaian sepersalinan sejuk, dan waktu panas sepersalinan panas. Kalau kita ada berapa musim? Kita ada berapa musim kat Malaysia? Banyak musim. Musim rambutan, musim cempedak, musim durian. Bang, banyak bang kat Malaysia kena bagi baju bang. Dia bukan ikut musim yang pada buah tu, tapi dia ikut musim pada pakaian yang bersesuaian. Saya rasa kalau kat Malaysia, semua pakaian kita sesuai lah untuk musim. Di Malaysia adalah iklim tropika. Kita tak sejuk sangat dan tak panas sangat. Sebab kalau memang kita duduk di negara bermusim, ibu-ibu, pakaian yang sejuk tu memang kalau waktu musim panas memang kita masuk dalam plastik lah. Memang tak sesuai langsung nak pakai. Kalau musim panas pula, pakaian sejuk tu memang tak pakai, tak sentuh langsung. Kalau kita tak tropika. So pakaian sama, sekurang-kurangnya satu lah. Tapi kalau nak buat ganti, 2 wajib suami berikan kepada isteri. Tahun ni dah dapat dah. Macam belum lagi kan. Boleh minta lah pada suami kan. Belum lagi boleh minta. Bang, nafkah baju baru tahun ni punya. Yang tahun lepas pun ada lagi satu baki. Balance bawa ke hadapan. Jadi tahun ni punya 1445 pun ada lagi 2 bang. So bila nak pergi. So itu suami kalau yang dia mampu, dia bagilah sekadar kemampuan dia bil ma'ruf. Iaitu sesuatu yang bukan luar daripada kemampuan suami. Bagi yang sesuai. Baik. وَإِذَا قَصُرُ الرَّجُلِ فِي الْقِيَامِ هَذَا الْحَقِّ فَإِنَّهُ آثِمٌ. Kalaulah suami cuai. Cuai nak bagi kedua ni, cuai maksudnya apa? Dia mampu tapi dia sengaja tak nak bagi. Ataupun dia kata, awak ni kan bazir, ada lelaki macam tu, ya Allah Tuhanku. Dia bagi RM200 kat bini dia. Kan? Lepas tu, hujung bulan dia tanya. Kan? Ada tak baki? Baki RM200 belanja dapur. Tanya baki. Lepas tu isteri kata, bang tak cukup bang, ini pun saya tambah banyak. Awak ni kan bazir. Cuba jimat sikit. Sebab apa? Sebab semua isteri dia beli. Dia tak perasan. Dia belanja sekali belanja tu, satu troli tu RM300, betul tak? Dia bagi duit dia rasa besar sangat RM200 dia tu. Macam kita bagi pada mak kita lah. Ada orang bagi kat mak dia, bagi RM50 dan mak dia jaga anak dia. Lepas tu, dia bagi RM50. Tu dah. Kita bukan apa, kita dah bagi dekat mak dah. Kan? Mak jaga anak kita berkira sangat. Berapa kau bagi? 50 sebulan. Kau tengok kalau kau hantar taskah berapa kan. Tak 400, 500 kalau baby tu. Jadi, kadang-kadang waktu kita bagi tu kita rasa besar. Waktu kita terima kita rasa kecil. So, jadi seorang suami yang sengaja pada nafkahnya dia culas. Lelaki ini, kata Nabi SAW, kafa bil mar'i ithman ayyudayyi'a mayyakut. Cukup seorang lelaki itu dikira sebagai seorang lelaki yang berdosa. Dosa ni ibu-ibu lebih besar daripada dosa dia pergi mencuri. Dosa ni lebih besar daripada dosa dia pergi merompak, pergi berzina. Sebab apa? Sebab dia meninggalkan ahli keluarganya tanpa mayyakut. Yakut bukan Yakult yang air yogurt tu. Lebih kurang kan. Mayyakut, qutu yaumi. Maksudnya qut adalah makanan asasi. Makanan asasi.
Jangan sampai suami itu meninggalkan isteri dan anak tanpa makanan asasi. Kalau dia tak bagi, contoh dia tak bagi uh, goreng pisang, dia tak bagi pengat, tak apa, tu bukan makanan asasi. Suami dia jenis ni, tak apa, dia tak dosa. Tapi yang penting asasi. Cari apa? Carilah dalam masyarakat kita nasi. So make sure suami beli beras. Kalau suami tak beli beras, masalah besar. Kalau di negara-negara yang makan roti, make sure supaya suami beli gandum. Suami beli apa yang paling kurang makanan asasi. Mungkin gandum tu nak makan dengan apa? Dengan kentang. Beli kentang. So tak semestinya makanan itu yang bermewah-mewah, tapi yang paling asas yang boleh menghidupkan manusia itu pun dah cukup. Jadi rasa-rasanya lah ibu-ibu beras boleh tak suami beli? Boleh tak suami beli beras? Sekurang-kurangnya. Beli beras, beli telur sepapan. Yang nafkah bulan ni settle. Okey lah tu. Jangan sampai terkeluar daripada nak benda-benda lain tu. Benda kehendak dia kadang-kadang lifestyle nama dia. Lifestyle lebih banyak. Boleh beli satu uncang tu, ya, bukan satu uncang lah, satu paket tu baru RM2 lebih, ya, sebulan boleh makan. Tapi kita tak nak, kita nak beli yang dah siap punya, Teh Life. Berapa satu? RM7. Kopi boleh je nak beli kopi yang kopi kapal api ke, kopi kampung ke, kopi apa ke, boleh je beli, boleh pakai 2-3 bulan tak habis. Tapi nak kopi apa? Starbucks. Nak kopi macam-macam lah nama dia kan, apa nama macam-macam, saya tak kerti sangat. Coffee Bean. Coffee Bean punya berapa ringgit? Satu cawan RM12. So lifestyle. So kena bezakan di antara keperluan. Islam tidak akan pernah meletakkan sesuatu yang lebih daripada kemampuan seorang lelaki. Dalam surah Al-Talaq ayat 7, wal yunfik dhu sa'atin min sa'atih. Dan hendaklah mereka memberikan nafkah itu mengikut kepada kesenangan lelaki itu. Kalau lelaki itu dia senang tahap datuk seri, puan seri dan sebagainya, bukan puan seri, datuk seri dan sebagainya, pada dia kalau nak beli semua sekali yang ada dalam Starbucks pun tak susah kan. So tu dia punya ni lah, itu dia punya kemampuan. Tapi kalau orang tu jaga ibu-ibu, kadang-kadang yang jaga tu pagi kerja lain, malam kerja lain, betul tak? Yang itu bila dia tak mampu, maka dia berilah sekadar kemampuan dia. Allah tidak akan meletakkan dia berada dalam thiman. Tidak dikira dia sebagai seorang yang berdosa kalau dia tak memberikan infak tersebut. Wa yasmu an-nabi bi masyaa'ir zawjul muslim yahuddahu 'ala al-ihtisab al-ajr wath-thawab fi nafaqatihi 'ala ahlihi. Dan Nabi SAW nak meninggikan semangat kepada para lelaki, para suami, yang mana mereka ini Nabi galakkan mereka untuk memberikan nafkah. Nabi bagi motivation, ya, bagi semangat kepada orang lelaki. Apa maksud hadisnya? Idza anfaqa ar-rajul ala ahlihi nafaqatan yahtasibuha fahiya lahu sadaqah. Apabila orang lelaki dia memberikan nafkah kepada isteri, kepada anak dia, kepada ahli keluarga dia, isteri dia, dan nafkah itu dikira oleh Allah sebagai sedekah kepada isteri dia. Maksudnya kalau suami kita bagi sebulan, ibu-ibu, 300 dah kita ambil, 300 untuk yang asas-asas lah, 300. Maksudnya setiap bulan dia dah buat sedekah RM300. So satu sedekah kita bagi, satu sedekah kita bagi, tapi di sisi Allah seolah-olah ada 700 kali ganda di dalam pahala dan juga gantiannya. Tinggal lagi nak apa? Nak orang lelaki bertanggungjawab tu je. Ini yang susah nak dibina. Iaitu apa? Merasai bahawa aku adalah lelaki. Dia jarang rasa. Sebab apa? Sebab dia rasa macam nak enjoy. Ya? Dah lambat matang kan orang lelaki ni kan? Nak enjoy. Orang perempuan dia Allah berapa pula cari duit. Yang pun kata jahit baju kaki tu sampai saraf rosak kan? Orang menjahit baju. Kalau yang
Yang buat kuih tu sampai tertidur-tidur tu, kuih apa nama, elok-elok, kuih raya tu sampai hangus 2-3 kali dah keluar. Sebab apa? Buat kuih sampai tertidur-tidur. Orang perempuan je cepat sikit matang. Tapi orang lelaki kadang-kadang, dia, dia apa, bini aku boleh cek duit. Dia pula sedap kan. Dia pula ambil kesempatan. Jadi bertanggungjawab itu yang nak diangkat di dalam jiwa seorang lelaki. Yang namanya lelaki itu dia mesti datang dengan tanggungjawab. Yang namanya wanita itu dia mesti datang dengan kelembutan, yang datang dengan kesantunan, dan itulah mahkota yang seorang wanita. وعن سعد بن أبي وقاص إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأة. Ya, kalau kamu nak tahu apa yang telah kamu berikan kepada isteri kamu tadi, semuanya Allah akan ganjarikan kepada kamu. Nombor 3, insyaAllah ada lagi 10 minit, kita laju sikit lah. Ta'limuha ilmu syar'i. Hendaklah diajar kepada wanita tadi ilmu syara', ilmu syariat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Surah At-Tahrim ayat 6. Iaitu maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu mencampakkan diri, jangan kamu mencampakkan diri kamu untuk menjadi ahli neraka, diri kamu dan keluarga kamu menjadi ahli neraka, yang mana bahan bakarnya adalah daripada manusia dan api. Maka daripada ayat ini, apa perintah kepada orang lelaki, iaitu orang yang beriman, iaitu jagalah dirimu, bentenglah dirimu daripada dirimu dan neraka. Tadi ada benteng yang menghalang sampai engkau tidak masuk ke dalam neraka. Bil qiyam ma amartuhum bi. Macam mana cara untuk tak nak masuk neraka? Senang jawapannya, dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Untuk siapa? Bukan untuk diri kamu sahaja. Untuk diri kamu dan isteri kamu. Sehingga kamu terjauh daripada neraka. Maka jadilah, ajarlah kepada diri kamu itu, ajar kepada isteri kamu itu perkara-perkara yang baik, amal-amal yang saleh, sehingga mereka boleh menjauhi kejahatan. Okay? So jadi, mengajar isteri itu adalah wajib bagi suami, hak suami. Kalau suami tak boleh nak ajar isteri untuk salat, tak boleh nak ajar isteri untuk kenal darah haid, tak boleh nak ajar isteri untuk mandi wajib, suami wajib hantar isteri pergi kelas. Cuba tanya sikit, cuba Kak Marza kita buat lepas ni. Kita buat survey tu untuk suami, bukan untuk isteri. Adakah tuan, encik mampu untuk mengajar isteri encik ilmu syarak? Sebab kita buat fiqh wanita ni, memang untuk wanita. Dan wanita kena tahu, kita buat cerita tentang ibadah, kita cerita tentang haji, cerita tentang aurat. Kalaulah yang jawabnya, katalah 50%, make sure lah supaya 50% daripada yang tak tahu tadi tu datang. Sebab tanggungjawab suami. Kita ni bukannya macam Kak Barza tolong menyediakan, supaya ada sesuatu yang boleh mengisi kekosongan yang ada daripada kemampuan seorang suami. Kita buat kelas muslimat ni adalah untuk mengisi. Tanggungjawab sebenarnya bukan tanggungjawab saya pun untuk mengajar. Tanggungjawab suami untuk ajar isteri masing-masing. Dan kita adalah buat sesuatu yang mencukupi sahaja apa yang kurang. Wajib ke atas mereka. Anak. Kalau anak dia tak tahu kenal haid ke tak haid. Lepas tu lepas haid buat tak tahu je, qada pun tidak, mandi wajib pun tidak, sampai sebulan tak solat. Ini semua suami tunggulah kena seret. Walaupun suami tu sampai hitam dekat dahi. Dia rajin solat tapi anak dia memang apa kita kata ke laut lah. Dia tak selamat. Okay? So ajarkan isteri ilmu agama. Nombor 4, wal muhafazatun ala syu'uriha. Menjaga perasaan isteri. Ustazah, yang ni saya suka dengar Ustazah. So, suami saya selalu dia menyebabkan hati saya terluka. So
Perasaan isteri pun kena jaga. Walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Apa dalam surah Al-Baqarah, boleh hafal lah ayat ni, bagi tahu kat suami, 228. Ayat surah Al-Baqarah ayat 228, maksudnya ke atas wanita itu seperti mana kebaikan yang perlu dilakukan ke atas suami, begitulah kamu lakukan ke atas wanita. Suami nak tak orang perempuan jaga hati dia? Nak kan? Nak tak suami orang perempuan kita puji, appreciate perempuan. Orang lelaki pun dia kadang-kadang ketagih perhatian juga, betul tak? Ke tak ada? Suami-suami ibu-ibu okey semua ya. Dia tak kisah, tak puji pun dia tak kisah. Kalau ustaz lah, dia lepas dia ada apa orang kata jilid dia bersih-bersihkan ni kan. Dia akan tunggu bila saya perasan, tunggu saya puji. Kadang-kadang yelah, kita tak tengok bercakap tu, tak tengok muka kan. So tengah mengadap anak-anak dia akan sekejap tunggu je kan. Orang pun nak suruh puji. Oh, dah handsome dah. Suruh puji sama. Orang perempuan pun macam tu. Betul tak? Orang perempuan pun nak masak kan. Tak payahlah cakap. Wow, ni memang terbaik lah makanan. Tak payah. Jangan terima kasih masak. Cukup dah, betul tak? Cakap terima kasih masak pun rasa macam dah. Uish, kembang dah rasa macam hilang penat tu. Cakap, awak ni memang saya tak pernah lah jumpa perempuan paling baik macam awak ni kan. Ya Allah, kita dah terbang dah, padahal sebenarnya biasa je kan. Tapi pujian, perhatian. Macam mana orang lelaki nak orang perempuan buat pada dia? Macam itulah orang perempuan nak orang lelaki buat pada dia, buat yang baik. Inna min asyarrun nas inda Allah manzilatan yawmal qiyamah. Ni hadis ibu-ibu. Ar-rajul yafdi ila imra'atuhu wa tafdi ilaihi thumma yanshuru sirraha. Sesungguhnya manusia yang paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat tadi adalah seorang lelaki yang telah bergaul dengan perempuan. Yang perempuan pula telah bergaul dengan lelaki. Maksudnya kau duduk satu rumah, kita bergaul lah. Dan kemudian apa dia buat? Yang lelaki buka aib isteri, yang isteri buka aib suami. Ini orang paling buruk. Jumpa tak orang ni? Banyak. Dekat mana? Tu media sosial. Masing-masing berlumba-lumba. Dia buka rahsia kita lah. Tak apa, kita pula buka rahsia dia. Kan tak habis cerita, betul tak? Sampai berbulan-bulan. Lala kita ni tak pernah tahu pun. Dia tu macam tu. Kita tahu aib suami. Sebab apa? Siapa yang buka tu? Bini dia. Cerita kat mahkamah. Mahkamah pun cerita lah. Betul tak? Dah pergi kat mahkamah lah. Kenapa nak pergi buka mahkamah netizen pula? Sebab saya lupa saya ni adalah seorang selebriti dalam dunia filem. Jadi saya kena memberikan pernyataan juga. Press conference juga. Sepatutnya tak boleh. Sebab dia melibatkan, bila cerita pasal perkahwinan, penceraian, pergaduhan, biar duduk kat sana. Kita ibu-ibu dituntut, jangan cerita kat orang masalah suami isteri, sampai mak ayah kita pun jangan bagi tahu. Adik-beradik kita pun jangan buka. Bila kita bagi tahu, once kita bagi tahu pada mereka, kita ni semalam tak puas hati. Kan? So okey dah, betul tak? Satu hari je. Tapi adik-beradik kita, mak ayah kita, dia dah blame dah suami kita. Dah cok moho dah. Dia ni memang kedekut. Macam tu. Dia memang sebab apa? Kita salah faham je kadang-kadang. Bila dia tak adalah maksud suami begitu kan. Tapi nak kata ibu-ibu, sangat-sangat menyebabkan rumah tangga itu boleh sampai bercerai-berai. Kenapa? Kita berkongsi masalah kita dengan orang luar. Apatah lagi media sosial yang ada orang yang macam-macam dalam tu. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Jangan buat perangai ini. Rahsia masalah rumah tangga dalam kelambu, tinggal kat rumah. Ada masalah, bincang kat rumah. Kalau Habis Ustazah saya ni dah tak tahu nak letak kat mana ni. Kita ada tempat saluran. Salurannya apa? Kaunselor ada. Dekat Jawi ada. Dekat Jabatan Agama semua ada kaunselor. Minta nasihat kat kaunselor. Sebab kaunselor dia ada etika, tak boleh berkongsi masalah dengan menyebut nama dan sebagainya. Tapi kalau adik-beradik kita tak ada jaminan itu. Kita tak ada jaminan itu.
Ya, dengan kawan-kawan kita, mungkin lepas tu kawan kita dah lama minat kat lelaki kita, dia pula. Apa orang kata, cocok jarum kat suami kita, last-last rupanya dia nak ke suami kita. Na'udzubillah min zalik, kita tak tahu hati orang. Jadi jangan percaya kepada orang, tapi kalau rasa macam kaunselor lah, saya tak rasa best sebabnya dia bukannya kawan saya, mengadulah pada Allah. Mengadulah pada Allah. Sebab Allah paling tahu apa rasa kita, apa yang kita hadapi. Kadang orang sebelah kita pun tak tahu perasaan kita, betul tak? Tapi Allah SWT maha mengetahui apa rasa kita. Mengadu pada Allah. Menangislah. Ya Allah, aku sakit. Ya Allah, sakit apa? Bukan sakit luar, tapi sakit sangat hati. Dia darah dah rasa. Mengadu kepada Allah. Allah maha mengetahui. Ambil tangan, letak tangan dekat dada, baca surah Alam Nashrah, surah Asyar. Baca surah Asyar, insya-Allah. Selapang-lapang Alam Nashrah laka sadrak. Bukankah aku telah melapangkan dadamu? Buat ibu-ibu, subhanallah. Mak saya pesan, start daripada dulu untuk asrama lah. Homesick kan. Kita ni jenis anak mak, anak ayah. Jadi bila duduk asrama tu, ya Allah, selalu rasa macam sempit dada, rasa macam sedih, takut, rasa stres. Semua benda nak stres lah. Jadi, letak. Bila dah kahwin ni, rupanya pesanan mak dulu tu memang sangat bagus untuk rawat hati kita. Untuk buang kita punya stres kita. Saya tak tahu lah, mungkin orang-orang yang anxiety boleh juga buat cara ni. Orang-orang yang menghadapi anxiety sebenarnya bukan dekat kepala, bukan dekat ubat, bukan dekat jasad, tapi daripada perasaan. Jadi cuba letak tangan dekat dada, baca surah Alam Nashrah, selawat, insya-Allah. Cuba buat, insya-Allah. So manfaat Alam Nashrah laka sadrak tu betul-betul dia memberikan lapang tu, rasa macam, ya Allah, macam aku tak pernah hadapi masalah tu. Padahal tadi dah rasa macam rasa macam menangis, dah macam kena siat-siat hati tu, sakitnya hati kita. Tapi lepas kita baca, kita wa fawwidu amri ilallah. Ya Allah, aku serahkan segalanya padamu, ya Allah yang maha mengetahui rasa sakit kita. Dan Allah yang maha melapangkan segala yang sempit. Ya? Dan insya-Allah, cuba kita jaga. Suami jaga aib isteri. Isteri jaga aib suami. Ya? Allah SWT nak uji kita. Ujian ni dia memang akan datang. Dia akan datang dengan kemampuan kita. Jangan risau. Kalau kita mampu, insya-Allah Allah uji setakat yang kita mampu saja. Nombor 5. Dapat dah kan nombor 4 tu? Iaitu menjaga perasaan isteri. So suami jangan buka aib isteri. Jangan sakitkan hati isteri. Jaga, betul juga tu dah. Jangan buka aib isteri. I'faf wa talbiyah nida'ul gharizah. Suami menjaga kehormatan isteri dan juga memanggil isteri dengan panggilan yang baik. Panggilan, sorry, it's not panggilan yang baik, panggilan yang disenangi oleh isteri. Jangan panggil isteri dengan sesuatu panggilan yang biasa. Contohnya, orang lain panggil isteri Ina. Dan dia pun panggil isteri dia Ina. So, ada tak dia punya speciality sebagai suami? Tak ada kan? Tapi panggil sesuatu yang special pada isteri. Contoh, macam-macam lah. Ada anja, ada apa lagi, baby. Tapi biasa perempuan lah panggil suami baby kan. Walaupun tak berapa dah baby sangat suami tu kan. Suami panggil isteri biasa anja, sayang, intan, adik, semua tu yang special untuk isteri. Kita pun kadang-kadang kita dengar pakcik-pakcik kita macam kan, sweet ni pakcik kita ni kan, panggil isteri dia adik kan. Isteri panggil adik, isteri panggil suami abang, suami panggil isteri adik, comelnya kan. Macam itulah, panggilan yang manja itu perlu hak isteri. Sebab apa? Sebab isteri ini adalah sifat perempuan ini, antaranya dia keanak-anakan. Bila keanak-anakan dia ada sifat manja. Jadi, bila suami panggil dia dengan panggilan itu, insya-Allah dia akan mengisi kekosongan tersebut. Suami dia tak pernah panggil dia sayang, tiba-tiba orang panggil dia sayang. Mulalah. Dia mula rasa macam, saya tak pernah rasa perasaan ini dengan suami saya. Ini ayat apa ni? Ayat kes viral. Ya, kerana wanita curang di Madinah. Curang di Madinah. Keluar pula kes-kes lain.
Ya, dengan doktor-doktor tu pun sedang dicari oleh suami si isteri tadi tu. Okay, so jadi cerita-cerita ni kita tak nak orang lelaki lain yang mengisi hati isteri kita, biar suami yang mengisi hati isteri tu. Nombor 6 iaitu pembahagian kepada isteri-isteri, pembahagian malam kepada isteri-isteri di dalam poligami. Itu hak isteri. Bila kita ada 2 isteri misalnya kata, kena bagi elok-elok. Ya, maksudnya ada malam isteri, ada malam isteri pertama, malam isteri kedua. Jangan sebab isteri kedua tengah best kan, sebab ni isteri kedua ni baru dapat, isteri pertama 5 tahun tak balik. Tak boleh. Hak isteri pertama, ya Allah, ramai kat luar sana. Sebab apa? Isteri saya tak bahagia. Apa pula tak bagi? Kau kahwin, kau ketua, kau lelaki. Jadi kena bagi sama rata. Nak kahwin boleh, tapi jangan tidak adil. Nanti sampai ke akhirat nanti bahu sengit. Nombor 7. Kita lagi 3 saja. Adamul tajassus ala zaujah. Jangan mencari-cari kesalahan isteri. Tajassus ini lelaki dengan lelaki pun tak boleh. Individu dengan individu tak boleh. Kita dengan sebenarnya orang politik pun tak boleh. Iaitu sengaja mencari salah orang. Yang dulu nasihat guru saya kepada saya, dia kata, ustazah ni pun sama juga. Ustazah dengan ustaz sama. Suka cari kesalahan ustaz lain. Kesalahan penceramah lain. Jangan cari. Jangan tajassus. Sebab setiap kita pasti ada aib ni. Kalau dia cari, jumpa dah. Jumpa lah. Jadi, jangan dia cari. Kalau kau tak cari, insyaAllah kau tak nampak pun aib tersebut. Jadi, isteri tadi ada aibnya. Jangan sengaja mencari aib isteri. Rawa Jabir bin Abdullah, daripada Jabir bin Abdullah, dia kata, kana yakrahu ayyati rajulun ahlahu turuqan. Ya, dia sesungguhnya Nabi kata dibenci untuk seorang lelaki itu mencari jalan untuk mengetahui aib isterinya. Okey. Seterusnya nombor 8, tahmilu adhaha wasabru 'alaiha, iaitu mampu untuk bertahan dengan kesakitan ataupun kita kata apa benda-benda yang mencaparlah daripada seorang wanita ini, perangai, mampu untuk bertahan dengan perangai wanita dan bersabar terhadapnya. Rupanya bukan yang kita sebut tadi tu, lelaki kena S dengan perempuan iaitu sabar, wanita kena S dengan lelaki iaitu syukur. Bukan kita dia cakap sebenarnya benda tersebut ialah hak kepada wanita. Iaitu lelaki, kalau nak cari perempuan yang tidak menyakitkan, tak ada senang kata. Perempuan ni memang perangai dia macam-macam perangai. Jadi kena sabar. Kalau kamu tak boleh sabar dengan perempuan, kahwinlah dengan krokodil ke, dengan biawak ke, kahwinlah. Tapi kalau dengan perempuan, kamu memang kena sabar. Perempuan ada perangai dia dan bersabar terhadapnya. Nombor 9 yang terakhir sekali, muhafazatun ala maliha. Untuk orang lelaki, jagalah harta isteri kamu. Perempuan, walaupun dia isteri, dia ada hak untuk memiliki harta. Atau Islam mar'atul haqul milkiyah. Orang perempuan dia ada hak untuk pemilikan. Fala yajuz li zawj an ya'khudhu min maliha syai'an qalla aw kathura illa ridha nafs. Seorang lelaki tidak boleh, dengar tu, tak boleh ambil duit isteri. Ni potong kejap lagi saya suruh. Ni potong lah. Seorang lelaki tak boleh ambil duit isteri. Sama ada sikit ataupun banyak. Duit isteri tetap duit isteri. Kenapa? Kerana wanita tu ada pemilikan. Kecuali perempuan tadi redha. Dia kerja. Dia dapat duit dia. Mahar tu duit dia. Kamu jangan dah ambil dah. Bagi balik tadi, dia bagi 100 tadi. Duit mahar. Bagi nafkah. Lepas tu, bagi nafkah 300. Minta balik 400. Minta balik 400 pula tu. Tak boleh. So, jadi, perempuan ada hak duit dia dan mesti ni duit isteri aku tak boleh buat main. Jangan, duit isteri aku ni semua aku punya. Sebab apa? Aku yang bagi dia bekerja. Betul tak? Ada tak orang lelaki macam tu? Ada.
Kalau aku tak bagi izin dia kerja, mana boleh dia pergi kerja. Jadi apa yang dia kerja tu semua duit aku. Tak boleh macam tu. Isteri ada hak dia, duit isteri jangan sentuh. Tapi perempuan boleh tak sentuh duit lelaki? Duit lelaki boleh tak kita sentuh? Boleh, curi pun boleh. Kalau lelaki tu kedekut sangat, kita curi pun boleh. Dengan seperlunya lah. Sebab apa? Memang kita pun memang kena makan daripada duit dia. Kita pun kena pakai daripada duit dia. Kita kena duduk rumah dengan duit yang dia bayar patutnya. Tapi duit kita jangan main. Kalau kita tak redha, susah dia nak hadap. Dia jadi hutang. Kalau hutang tu kita tak halalkan, habis. Tapi wanita yang salihah macam mana? Wanita salihah, apa yang kita kongsi dekat suami tu, ya Allah, jadikanlah ni sedekah yang paling baik ya aku. Jadikanlah ni sedekah yang paling baik. Aku nak ada duit banyak, nak tolong orang susah kat luar sana. Mungkin tak ada duit banyak, tapi aku ada apa? Aku adalah gaji dalam 2,000 ni. Inilah aku boleh bayar unify rumah, boleh bayar tazkar anak. Itulah sedekah yang kita ada. Subhanallah ibu-ibu. Maksudnya bila jadi redha itu menjadi ukuran, bahagia itu akan datang. Bahagia itu akan datang. So jadi hak suatu perkara yang memang hak kita, tapi apabila kita jadi orang yang mencari bahagia, kadang-kadang kita tak kisah pun tentang hak. So apa? Bahagia tu lebih penting daripada duk bergaduh. Abang tak bagi hak saya. Saya tak nak bagi hak saya pada abang. Dah bila pula nak settle ceritanya? Duk bercakaran tentang hak awak, hak saya. Hak awak, hak saya. Bang, yang penting kita bahagia, bang. Saya kerja, abang kerja, kita sama-sama bekerja, dan hidup kita ni, kita harunilah bang, susah payah sama-sama. Kan elok, betul tak? Elok macam tu. So jadi nak jadi wanita bahagia, special. Ni makhluk yang paling special dalam dunia ni lah. Kalau nak cari keadilannya, memang takkan jumpa. Laki pun banyak kita kena tunaikan untuk laki. Yang laki pun banyak dia kena tunaikan untuk wanita. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah mudah-mudahan 9 hak ke atas wanita di dalam perkahwinan ini menjadikan kehidupan di dalam masyarakat kita dari sudut indeks kebahagiaan itu lebih tinggi. Dia tak boleh nak ukur. Bahagia dia tak boleh ukur. Tapi kita tak boleh tipu. Kita tak boleh tipu. Dari sudut apa? Kesannya kepada anak-anak. Kesannya kepada penceraian. Kesannya kepada kualiti kekeluargaan di Malaysia. Dia boleh kita sumbang bersama. InsyaAllah kita nak iklankan sedikit pada hari ini. Kami dah ada kedai, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kedai kami berada di Desa Pandan. So ibu-ibu boleh scan saja dekat ni QR code, dia akan keluarlah terus map untuk pergi ke kedai. Tak jauh sangatlah daripada sini. Saya datang sini tadi dalam 15 minit saja. Okay, so kita berada di Desa Pandan, Blok 2, flat Desa Pandan, dan inilah kita punya galeri ni. Lepas tu kita ada lebih banyaklah barang dekat kedai berbanding dengan yang kita bawa ni sikit-sikit lah. Dan antara produk yang baru, kita ada Amirat. Kalau tengok TikTok, siapa yang jadi perfume, memang akan keluar lah. Perasan tak dekat TikTok? Ni viral sampai stok pun habis. Amirat ni sebenarnya adalah princess. Dalam bahasa Arab, Amirat dia princess of Arabia. So, dia punya bau dia memang macam princess lah kan. Saya tak buka lagi pun dah bau dah kan. Bau dia subhanallah sangat melambangkan seorang wanita yang ada stand. Dia macam, dia tak adalah macam kalau Yara ni wanita yang lembut. Yara ni bau lembut, rasa, bau manis. Ni Yara ni pun dua ni lah yang viral ni. So Yara ni sangat sesuai siapa nak pakai untuk orang dekati. Orang akan tak nampak sombong kalau orang kata kalau pakai Yara. Tapi kalau yang ni macam dia agak ada pride sikit. Dia ada pride sikit sebab apa? Dia permaisuri kan. So kalau kita nak dihormati, kalau kita pakai ni dia jadi wanita yang firm, wanita yang wanita kacak macam tu lah. Dia punya gambaran. Bau dia ada bau jasmine sikit, bau kayu sikit, ada bau oud sikit. Kalau yang ni ada bau citrus, ada bau bunga. Sebab tu bau dia wangi dan lembut. Dan kita kalau nak lebih lagi rose, boleh try dirham. Dirham lebih lagi rose, dan dirham ini bau
bau dia lebih menunjukkan kelembutan bagi ibu-ibu macam tu. Orang kata nampak gelis sangatlah rumah-rumah wanita. Ya, nampak gelis sangat. InsyaAllah boleh dapatkan hari ni. Kalau ni 8585, kalau yang ni RM60 sahaja. Tapi bestnya hari ni kita ada buat starter pack. Starter pack siapa yang nak cuba. Sebab bau ni sebenarnya perfume dia ada tiga stage dia lah. Dia ada bau atas, bau tengah dengan bau bawah. Jadi kalau nak bau bawah tu dia kena pakai lama sikit. Baru tahu kita suka ke tak. Yang bau sekali pancit tu dia akan satu bau, tapi tu baru lapisan pertama. So dia kena pakai lama sikit lah. So kita ada bawa starter pack. Siapa nak cuba, kalau yang Amirat dengan Yara ni RM6. Kalau dirham itu RM5. InsyaAllah boleh dapatkan di belakang sana kecil-kecil dia. Jadi letak dalam handbag pun boleh cek-cek macam tu. Lepas tu kalau rasa sesuai, bolehlah baru beli yang besar. Tapi kalau siapa nak terus beli yang besar pun, bagus juga sebabnya susah nak dapat stok. Kalau dah habis ibu-ibu, sebab dia sangat viral, sebab dia orang kata sekali cium tu orang akan jatuh cinta terus. Saya pun payah nak dapat. Jadi, ibu-ibu boleh dapatkan belakang sana. Kita ada nasi Arab promosi hari ni. Biasa satu pack RM18. Siapa beli 2 pack, hanya RM30. So, satu pack jadi RM15. Dan kita ada juga madu. Yang madu sangat bagus untuk kesihatan kita. Amalkan makan madu. Dan kemudian kurma sejuk. Kurma sejuk beku tu, kita ada bawa ke belakang. RM40 untuk 1 kilo. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Marza.